Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekali lagi bersama dalam TikTok Mums Coffee Talk episod baru dengan tajuk kita hari ini, Ibu Mentuaku. Alhamdulillah bersama saya hari ini kita ada tetamu daripada jauh, daripada Alustar, namun dengan teknologi, Alhamdulillah kita dapat bersua di alam maya bersama saya, Puan Sofia Lazim dan anaknya, anak menantu Puan Siti Rahmah Arifin. Terima kasih Puan Sofia, terima kasih Rahma kerana sudi menjadi tetamu kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita bersembang dengan lebih panjang lagi, kita buka sesi kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, sebagai pemula bicara lah, boleh kita berkenalan dulu dengan tetamu kita. Boleh Rahmah mulakan dan kemudian Mama boleh mulakan perkenalkan diri dulu untuk penonton-penonton kita hari ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Rahmah binti Arifin. Saya berasal daripada Alustar Kedah lah. Dan juga menetap di Alustar Kedah. Saya bekerja sebagai kerani lah di Alustar Kedah. Okey, Mama. Okey, silakan Mama, Puan Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Sofia binti Lazim, berasal daripada Alustar dan menetap pun di Alustar. Sekarang dah bersara sebagai seorang guru dah hampir 5 tahun. Oh, so maknanya sekarang ni duduk di rumah je mengisi masa lapang dengan apa tu Puan Sofia sekarang ni? Okey, buat masa sekarang mengisi masa lapang, menghadiri majlis ilmu dan aktiviti yang rutin harian adalah menjaga seorang suami yang kurang sihat sehinggalah daripada 2018 sehingga 2020. Dan maknanya daripada 2018 hingga 2020 menjaga suami. Okey. So mudah-mudahan maknanya itu tugas mulia seorang isteri, menyantuni suami sehingga ke akhir hayat kan. Masya-Allah. Itu kita nak kena banyak belajar tu kan. Dan Rahmah sebagai pasangan muda difahamkan, Mami difahamkan, Rahmah baru saja menyambut ulang tahun perkahwinan yang pertama kan. Masya-Allah. Ya, betul. Tahniah. Barakallahu alaikuma wa baraka wa jama'a bainakuma bil khair. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Okey, Rahma boleh tak share? Rahma kira berkahwin dalam usia yang muda kan? Selepas tamat pengajian terus berkahwin. Jadi masuk kepada keluarga baru. Sebab bila kita berkahwin ni, kita bukan hanya berkahwin dengan suami kita, tapi kita juga berkahwin dengan ahli keluarganya. Jadi masuk ke keluarga baru dan difahamkan juga dah setahun Rahma tinggal bersama dengan mama, bersama dengan ibu mentua. So ada tak perkara-perkara yang Rahma rasa mungkin pada awalnya kekok pada mula-mula tu, tapi sekarang ni mungkin dah menjadi kebiasaan. Boleh Rahma share dengan penonton-penonton? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikutkan berdasarkan pengalaman saya lah kan, hidup bersama ibu mertua dalam tempoh setahun tu agak panjang lah. Di mana saya rasa orang panggil apa, pada awalnya tu mungkin agak kekok lah, di mana awal tu kita daripada family kita sendiri, kemudian hidup bersama family mertua. Tapi itu merupakan satu pengalaman yang indah lah bagi saya dalam seumur hidup saya ni, disebabkan memperolehi keluarga mertua yang sangat supportive dan saling membantulah antara satu sama lain. Dia tak kira kita ni daripada keluarga luar ataupun mana-mana,
tapi still dianggap sebagai satu family. Dia memang sangat supportive. Itu saya sangat bersyukur lah mempunyai keluarga mertua yang sangat-sangat supportive. Kalau ikutkan masa sebelum kita kahwin, mungkin kita akan fikir kan macam kita tak tahu macam mana kita punya family mertua tu macam mana, so kita macam fikir overthinking lah macam tu, fikir nanti macam mana kita nak teruskan hidup kan, kita dah memilih satu pasangan tu untuk kita meneruskan hidup sepanjang kita hidup kat dunia ni kan, untuk mencari kebahagiaan, keridaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Saya rasa bersyukur sangatlah dikurniakan family yang sangat supportive dan saling membantulah antara satu sama lain. Dia akan, benda ni dia akan sangat membantu untuk membuang rasa kekok tu lah dalam diri saya ni pada awal-awalnya. So saya syukur sangatlah. Okay, bila suami memberitahulah, maknanya Rahma kena duduk dengan ibu mentua. Keputusan maknanya, okay, Rahma kita kena duduk dengan ibu mentua, kena duduk dengan keluarga mentua. Masa tu Rahma ada rasa membantah tak, ataupun rasa oh tak apa, taat suami ikut saja? Ada tak rasa macam, oh kenapa pula nak kena duduk dengan ibu mentua, kenapa tak boleh ke nak duduk dengan mak sendiri? Ada tak perasaan tu? Sebelum berkahwin tu saya dah ready mental dan fizikal lah. So kita kena get ready, kita kena faham apa tanggungjawab kita, ketaatan kita kepada siapa. So bila suami tu utamalah, bila dia mengarahkan sesuatu tu kita kena mentaatilah perintah suami tu. Bila ada berlaku persefahaman ke apa kan, kita tidak perlu, orang panggil apa? Orang panggil apa satu perkataan tu? Tidak perlu melatah lah, perlu berbincang kalau ada apa-apa, kalau ada kesalahfahaman kan kita perlu berbincang lah, tak perlu macam terus membantah cakap suami ke apa bila dia minta untuk kita stay dengan family mertua. Bagi saya okey je mana-mana sebab saya open minded, saya okey je. So saya tidak kisahlah untuk panggil apa, untuk membantah perintah suami itulah. Tapi kami pun panggil apa, ada berbincang lah untuk balik sini ataupun balik ke rumah ibu. Tak ada lah macam dia tetap untuk duduk rumah mertua sahaja. Setiap minggu boleh lah kami pulang ke rumah mak saya sendiri. Dia tak bagi, mungkin dia tak ada lah hadkan saya duduk kat sini saja. Dia open minded jugalah untuk lepaskan saya balik rumah mak saya. Sebab ni tiap-tiap hujung minggu pun ada balik ke rumah Ibu Rahmah lah kan? Jauh ke? Jauh? Tak dekat jauh saja. Kan? Dekat je 5 minit sudah sampai. Dekat saja. Dah sampai, Alhamdulillah. Puan Sofia nak bertanya, bila Rahmah masuk ke dalam keluarga, difahamkan Rahmah ni kira menantu yang bongsu lah kan? Ya. Okey, menantu yang bongsu. Jadi maknanya bila Rahmah masuk ke dalam keluarga, Rahmah tinggal bersama Puan Sofia, masa tu Puan Sofia rasa macam mana? Mungkin boleh share mungkin perasaan ke ataupun alamak ni sekarang ni nak hidup bercampur dengan menantu, macam sebelum ni anak-anak yang lain pun dah berumah tangga kan, jadi sebelum ni anak lain tu maknanya menantu hanya balik sekali-sekala kan, balik seminggu ataupun 2 minggu paling lama pun kan. Tapi ni sekarang ni nak duduk, nak campur dengan menantu ni, apa yang Puan Sofia fikirkan masa tu? Bagaimana penerimaan Puan Sofia? Puan Sofia boleh alihkan sikit tak angle kamera tu, tak nampak muka, tak masuk. Okay. Nice. Okay, boleh Puan Sofia kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya bila kita dah sampai, bila tarikh hari nikah tu, bila dah lafaz ijab dan kabul, itu adalah anak kita, bukan menantu lagi.
Jadi bila Masya dapat Allah. mobil masuk dalam rumah kita sendiri, menantu tu tak ada dah. Anggap macam anak sendiri. Jadi tak ada kekok dan berbincang pun macam anak sendirilah. Buat macam anak sendirilah, cakap biasa, tak ada bermakna, tak ada apa, tak ada lah protokolnya. Buat macam anak sendiri je. Menantu tu tak ada. Hilang terus Nak marah ke, nak tegur ke sama? Ya, sama aja macam anak sendiri je. Jadi bagi saya alhamdulillah lah dengan dapat dekat. Hari Minggu boleh balik rumah maknya sendiri. Jadi kami pun semua rapat lah mesra. Tak ada paksaan nak pergi mana. Bermakna mereka nak pergi mana pun bebas lah. Bagi saya ni saya tak, orang kata nak pergi mana nak ikut. Bagi saya tak. Bila hari lapang misalnya cuti, mereka nak pergi mana-mana, pergi je lah. Tak ada kita nak macam mana, kontrol, nak halang. Ya, betul. Kita anggap macam anak kita lah. Okey, pergi mana, balik rumah, itu je lah. Kerja macam biasa lah. Makan, minum, kita makan bersama. Tiada nak apa kita panggil, tak ada pilih kasih. Anggap macam anak kita sendiri. Bukan menantu lagi dah. Tak ada nak membeza-bezakan. Dan jadi anak kita. Ya. Alhamdulillah. Setakat ni setahun. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Jadi bertambah ada teman di rumah, ada teman bercakap. Ada teman di rumah selama tahun. Jadi tak ada masalah lah. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Ya, moga-moga berterusan semua. Amin. Mudah-mudahan, amin kan. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok kan, kadang-kadang macam kita ni sebagai mak dan juga kadang-kadang anak-anak sebagai anak-anak kita ataupun menantu kita ni, kadang-kadang sentiasa macam membayangi ataupun dibayangi dengan cerita-cerita drama-drama kan, telefilm-telefilm. Ya. Okey, bagi saya tu tak ada lah macam tu. Macam biasa je. Okay, kalau tengok TV sama-sama. Solat jemaah sama-sama. Boleh bincang. Kalau nak buat apa pun boleh bincang. Pergi jalan pun kita anggap macam kawan. Bukan kita. Okay, di loading. Dekat ni dah. Okay, dengar Anis? Dengar dia. Okay, hilang pula sikit tadi. Boleh dengar tak? Boleh dengar. Okay. Okay, alhamdulillah. Jadi maknanya Puan Sofia menganggap menantu ke anak ke sama je. Layanan sama. Kalau nak marah pun marah, nak tegur pun tegur kan? Rahma nak tanya, Mama katakan sama je. Selama setahun ni Mama pernah marah Rahma tak? Tak pernah. Tak pernah. Masya Allah. Maknanya Rahma baguslah ni menantu ni. Dia baru betul-betul menantu, bukan hantu kan? Ya betul Anis, memang menantu yang baik sangat. Masya Allah kan? Alhamdulillah. Tengok dia jawab pun confident, tak pernah. Kan? Okay, selalu siapa yang masak kalau kat rumah? Kalau kat rumah ikutlah kalau macam hari kerja. Memang Mama lah yang masak. Okay, hari kerja Mama masak. Cuti Mama lah yang masak. Cuti pun Mama masak juga? Apa? Hari cuti Mama masak ke Rahma masak? Sebab hari cuti Rahma pergi berjalan. Kalau pergi berjalan keluar sekali makan. Keluar sekali. Masya Allah. Bahagia kan? Ya. Bukan cakap keluar siang je, malam pun keluar makan lagi. Malam pun keluar lagi. Kan? Jadi meriah kan? Kalau tidak sebelum ni macam sunyi di rumah kan? Ya. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Jadi sepanjang setahun ni kan, ada tak Mama share apa-apa maknanya tips-tips dalam berumah tangga, dalam hubungan suami isteri?
selalu bercerita tak tentang perkara-perkara tu, Rahmah? Oh, ada juga kadang-kadang Mama berkongsi lah tips-tips untuk kekal bahagia. Selalu Mama pesan jaga solat, benda yang paling penting lah untuk kekalkan kebahagiaan dalam satu rumah tangga tu. Solat tu lah adalah agama lah. So, Mama selalu pesan yang tu lah, solat yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga. Solat agama, kalau maknanya itu yang menjadi sebenarnya pengikat rumah tangga kan? Betul. Kalau daripada segi masakan ada tak Mama share petua-petua ke resipi-resipi rahsia Mama ke? Masakan bebas. Semua masakan makan. bebas. Kalau kan ada share resipi-resipi rahsia ke, ada Rahmah? Cuma satu ya Anis. Wajib ada ayam. Ada ayam. Ini siapa? Rahmah lah. Rahmah makan ayam saja. Rahmah, Acik memang ayam. Jadi macam semua kakak abang. Mau makan ayam. Kan? Kesian kat Mama. Sekali-sekala Mama nak makan makanan kegemaran Mama. Macam mana Rahmah? Mama beli ikan Mama saja. Mama masak sendiri ya. Oh, okey. Dan kalau macam daripada segi aktiviti Rahmah, ada tak Mama ajak Rahmah sama-sama, maknanya involve in aktiviti yang Mama suka? Ada tak? Dan maknanya ada dia sharing aktiviti tu, sama-sama suka menonton drama ke, sama-sama suka pergi kuliah agama ke, ada tak yang sebegitu? Ada, selalunya macam nonton drama tu selalulah. Buka channel, so tonton sama-sama. Tu benda tu dapat mengeratkan lagi. Kadang-kadang kita ni macam berkongsi tu jadi apa, tu jadi apa. Kita berkongsi antara satu sama lain. Macam hubungan tu makin rapat lah benda tu. Kadang-kadang petang-petang keluar jual pokok. Okey. Rahmah pun dah suka tanam pokok lah. Rahmah minat juga bunga-bunga. Benda tu kan menenangkan. So suka jugalah benda-benda macam tu. So kadang-kadang tu berkongsi minat yang sama lah pada satu masa tu. Jadi sebenarnya kita kan atas kita sendiri, maknanya bagaimana kita nak mencorakkan rumah tangga tu, bagaimana kita nak mencorakkan keluarga tu kan. Satu memang kita tak boleh larilah daripada kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, maknanya kita jalankan kewajipan kita, solat, semua tu, baca Quran, mengaji sama-sama contohnya. Dan selain daripada tu, kita sama-sama kan libatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang kita suka. Jadi mungkin Mama suka menanam pokok. Jadi Rahmah pun suka menanam pokok dan boleh share. Jadi ataupun kalau mungkin kita tidak ada aktiviti yang kita suka sama, tapi kita boleh create something yang boleh merapatkan jurang tu. Betul. Makna selama ni tiada yang maksudnya untuk apa? Mengeratkan. Yang untuk mengerat tu lebih banyak, bukan merenggangkan. Ada cara lebih kepada mengeratkan ya. Betul, alhamdulillah kan, sebab berbeza sebenarnya. Maknanya ini sebenarnya cara kita berfikir sendiri, cara kita berfikir dan juga cara kita menangani masalah yang kita hadapi kan dalam keluarga. Itu semua atas kita kan. Memang atas diri kita. Sebab kalau kita macam kita tak boleh terima menantu kita, kalau kita tak boleh terima mentua kita, memang tak akan jadilah hubungan tak akan baiklah sampai bila. Ya, betul. Sebenarnya tak ada apa pun boleh hidup macam biasa. Ya, betul. Apa kita jangan anggap menantu bila masuk dalam rumah kita dah jadi satu keluarga, anak kita. Bila anggap menantu kita rasa macam terhalang. Dia ada satu tembok. Bila kita anggap anak, tak ada apa, biasa aja. Betul. Kita letak diri masing-masing lah. Ya. Masya Allah kan. Ini sebenarnya pesanan bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk kita, pesanan untuk orang, tapi sebenarnya pesanan untuk diri kita sendiri. Kan? Untuk diri kita mesti nak layan menantu kita sebagai orang asing, sedangkan macam Puan Sofia cakap tadi, bila as soon as dah diijab kabul kan, dah jadi anak kita kan. Ya, dia jadi anak kita. Maknanya kita dah terima dia dalam keluarga kita, dan Rahmah sebagai menantu pun dah terima Mama sebagai
Ibu Rahmah kan. Ya. Masya-Allah kan. Sebab ini sebenarnya, dan daripada situ silaturahim dan hubungan tu lebih berkembang kan, kalau Ya. tidak dan kita bukan hanya sebab maknanya dekat, yang sebab macam di dekat lagi mudah. Hari Minggu pergi tengok mak, tengok boleh berjumpa saudara lain. ya, betul. Semua dekat, alhamdulillah lah, ya. Dan Puan Sofia pun bila Rahma pulang maknanya ke rumah Ibu Rahma, ada Puan Sofia ikut sekali jumpa besan. Lama ni tak ikut lagi lah. Sebab COVID. Sebab COVID ni tak ikut lagi lah. Yelah, betul. Nanti insyaAllah. Tapi makanan sentiasa. Bertukar-tukar makanan. Sepanjang maknanya masa. dipanjangkan silaturahim tu melalui makanan. Ya. InsyaAllah kan. Alhamdulillah, ya. Dan Puan Sofia sentiasa berhubung dengan besan ke macam mana? Ada tak menghubungi besan ke untuk memastikan tak berhubung, hanya dengan makanan je lah. Hanya dengan makanan. Ya. Ya, Masya Allah kan. Jadi maknanya COVID lah, barulah nak mula balik. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan kan, mudah-mudahan kita pun kita doa mudah-mudahan COVID ni pun akan betul. tak tahu sampai bila, tapi insyaAllah lah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti. Ya. Mudah-mudahan. Okey. Itu maknanya tips dia. Okey, jangan kita anggap menantu tu sebagai orang lain. Kita kena terima sebagai anak sendiri. Dan sebagai menantu juga, jangan anggap mentua tu sebagai orang lain. Kena terima sebagai ibu sendiri. Dan sentiasa berkomunikasi kan. Berkomunikasi kemudian tu kalau salah terima teguran. Nak menegur, tegur macam anak. Dan kalau sebagai menantu juga ataupun anak bila ditegur kena terima ya. And then tadi kita kata tentang aktiviti, share sama-sama aktiviti, buat sama-sama aktiviti kan. Itu yang boleh merapatkan hubungan insya-Allah. Dan ada tak selain daripada tu kadang-kadang mungkin ada tak selama setahun ni Puan Sofia ataupun Rahmah lah, mungkin dalam hati ada something yang kadang-kadang macam nak bercakap dengan Rahmah ataupun Rahmah nak bercakap dengan Mama tapi tak sampai ataupun takut nak melahirkan atau mungkin ada nak bertanya, ada nak menyatakan perasaan kan, mungkin masih ada yang tersimpan ke, ada tak selama setahun ni? Buat masa dah ni alhamdulillah Anis tak ada langsung. Tak ada langsung. Ya, tak ada langsung. Sejak abahnya kembali kepada Sang Pencipta, kami jadi semakin rapat lagi. Ya. Masya Allah. Tak ada apa langsung, sedikit pun tak ada. Hikmahnya kan? Ya, betul. Semakin sebab rapat. Sama-sama jaga masa sakit. Jadi ada hikmah lah di sebalik tu. Betul. Ya. Sebab benda-benda yang berlaku tu. Mana dah. Anis, Rahmah pun tak akan pergi mana dah. Rumah ni memang rumah mereka dah. Rahmah dengar tu tak boleh pergi mana dah. Tak pergi mana, memang tinggal sini ya. Duduk situ je. Dia kecuali Mama lah kot nak pergi mana-mana. Memang tak pergi mana-mana dah. Ya, itu untuk Mama. Mama rasa tak ada apa kan. Semuanya macam Mama rasa bahagia, Mama rasa tak ada apa dah. Ya, seronok kan. Nak beli apa lagi semua dah ada. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Masya Allah kan. Rahmah dengan Fawaz tak gaduh fikir apa benda. Tapi seandainya lah Puan Sofia Kak Pia seandainya satu masa nanti macam sekarang ni Rahmah dan Fawaz pun kerja pun setakat maknanya kerja sementara lah kan. Sebab baru graduasi dan kerja ni pun sementara. Tapi seandainya Rahmah dan Fawaz maknanya direzekikan dapat kerja di tempat lain. Dah terfikir tak? Alhamdulillah, tak apa. Minta doa juga bagi dapat kerja. Sekarang ni memang sedang berdoa untuk dapat kerja. Kerja lebih baik kan. Tapi kalau maknanya kerja di tempat lain nanti Mama nak kena tinggal seorang, macam mana rasanya agaknya? Mama takkan tinggal seorang, kami bawa dia.
Tengok Kami akan bawa. Rahma, tengok. Rahma kata Rahma akan bawa. Masya Allah kan. Sampai Mana pun kami mana-mana, akan ke bawa. mana-mana. Mama kami. Okey, kan itu Tidak mama bawa dia. itu di pihak Mama. Kalau di pihak Rahma ada tak mungkin perasaan yang nak cakap, pertanyaan yang nak cakap tapi tak sampai lagi nak cakap dekat Mama? Ada tak Rahma? Oh, tak ada. Tak Tak ada? ada. Takkanlah memang kami pun dah makin rapat. So kalau ada apa-apa pun kami just suarakan sahaja. Tak ada orang panggil apa selindung-selindung dah. Kalau nak apa cakap, kalau tak ni apa semua cakap. Sebab kalau melalui percakapan tu ataupun communication tu adalah penting lah dalam satu family tu. Untuk mengelakkan persefahaman lah. Benda tu adalah penting lah communication. Kalau dilihat daripada sini kan hubungan tu dah bukan macam mama dengan anak, mentua dengan menantu dah kan, macam hubungan kawan dah kan? Betul. Betul. Sebab kami boleh jalan ni. Pergi Amal Central, pergi Maidin, Beli pokok. beli pokok bunga. Ya, dah jadi macam Alhamdulillah. kawan, dah jadi best friend kan? Ya. Sebab selalunya bila kita treat anak kita, bila kita treat mak kita, bila kita anggap mak kita dan anak kita ni sebagai kawan baik kita, jadi tak ada apa dah yang kita nak risaukan, tak ada apa yang dah kita nak. Kalau macam Rahma kata dia nak keluar jumpa kawan. Okey, keluar je lah. Tak ada halangan. Masya Allah. Ya, jadi satu lagi tips maknanya kita anggap hubungan tu, ialah hormat tu masih ada kan, hormat sebagai mak, hormat dan anak, mak mengasihi anak, Hormat tapi tak ada hubungan tu je. lebih kepada kawan. Sebab bila kawan ni kita boleh share apa je kan? Ya. Betul. Tak ada barriers, tak ada tembok macam Rahma kata tadi kan? Masya Allah. Jadi ini untuk sebenarnya tips untuk anak-anak muda di luar sana yang baru mungkin sedang merancang nak mendirikan rumah tangga, dan juga untuk mentua-mentua yang muda juga, macam saya jugalah kan, saya pun ada menantu tapi maknanya macam mana kita nak treat menantu kita, macam itulah kan. Sebenarnya petua, sebenarnya apa yang perlu kita amalkan. Sebenarnya kita anggap macam anak kita sendiri, insya-Allah tak ada apa. Ya, betul. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, sebelum kita mengakhirilah sesi perkongsian kita ni kan, ada tak apa-apa ucapan Mama nak cakap pada Rahma, dan apa-apa ucapan Rahma nak cakap dengan Mama? yang sebelum ni tak pernah cakap. Ada tak? Ada tak ucapan yang sebenarnya tak pernah cakap kan, sebenarnya macam malu-malu mungkin nak cakap, ada tak mungkin ucapan Mama kepada Rahma dan Rahma kepada Mama? Kalau ucapan Rahma kepada Mama, terima kasih kerana menjadi mertua yang terbaik untuk Rahma. Selalu support Rahma dan juga mendoakan kebahagiaan kami bersama sehingga ke jannah. Terima kasih, itu je. Kan kena cakap dekat pandang Mama lah macam tu. Janganlah. Boleh tak? Boleh tak cakap kami adalah anak beranak, bukan menantu. Masya Allah, kan nampak kemesraan tu kan. Masya Ya, Allah, seronok tengok. Sangat-sangat. Okey, Alhamdulillah, amin. Hingga jannah. Amin. Doa bagi dapat kerja tetap sahaja sekarang ni. Amin. Ya Allah, amin. Nampak sangat kemesraan, kasih sayang tu kan, seronok. Kita tengok pun seronok kan. Masya Allah kan. Semua diri kita sendiri, Anis. Ya. Ni jadi panduan jadi pengajaran untuk semualah di luar sana kan, mudah-mudahan. Ada tak apa-apa amalan, doa-doa yang Mama Puan Sofia amalkanlah dalam keluarga, kalau boleh share dengan penonton? Apa selalu doa yang diamalkan? Sepanjang hidup lah ni semua untuk anak-anak, yang penting tahajud malam, duha jangan tinggal. Itu dah penting. Doa lah apa yang kita nak pohonkan waktu tu yang kita pohonkan. Selama ni Alhamdulillah. Sebab kita semua berbalik pada Allah. Tak perlu kepada manusia. Ya.
Itu saja. Kebergantungan kita pada Allah, Ya. amalkan tahajud dan juga amalkan duha tu ya. Ya, Jangan tinggal itu kalau saja. sekalinya. Ya, Ya. Mhm. itu saja. Itu saja ya. Ya, tahajud Masya-Allah. tu yang penting, doa masa tahajud itu yang wajib. Itulah yang kita nak pohon. Jadi kita serah pada Allah, kita minta pada Allah. Ya, Masya-Allah, hanya Allah kan? saja. Ya. Ya kan. Ud'uni astajib lakum. Ya. Ya, betul. Mudah-mudahan ya, Masya-Allah, itulah ya paling daripada seorang ibu, daripada seorang mama, daripada seorang ibu mentua. Yang paling penting tahajud, duha, jangan tinggal. Jangan tinggal. Ya. Itu Dan saja. berserah ya, bergantungan kita kepada Allah. Bukan kita bergantung pada manusia. Ya, kita hanya bergantung pada Allah. Bergantung pada manusia, betul. Ya. Bila Puan Sofia cakap tentang jangan bergantung kepada manusia, maknanya kat sini kan, daripada segi hubungan kita dengan menantu, dan maknanya menantu ni isteri kepada anak kita dan menjadi anak kita kan. Jadi kalau macam kita rasa menantu ni mengambil anak kita daripada kita, ya, maknanya kat situ kita katakan kebergantungan kepada manusia lah. Kita takut kehilangan anak kan. Okey, buat masalah ni dalam diri saya, dalam diri Kak Peh tak ada lah perasaan kata orang ambil itu tak ada. Kan. Itulah maknanya silapnya kalau kita terlampau. Kalau kita terlampau bergantung kepada manusia. Ya, walaupun anak bongsu kita manja lebih, tapi kita tak anggap kata dia dah rampas itu hak kita, bukan. Jadi semua tu jadi anak kita. Yalah, dan sebenarnya pun dia bukan hak kita, dia sebenarnya hak Allah kan. Allah cuma pinjamkan pada kita saja. Ya, betul. Betul, bila Puan Sofia, bila Mama cakap tadi, kebergantungan hanya pada Allah, bukan pada manusia. Jadi kalau kita tengok sebenarnya bila kita lihat anak kita ni adalah milik Allah, kan, kebergantungan kepada Allah. Jadi kita tak akan rasa tak ada siapa yang merampas siapa, kan? Ya, betul. Betul, Masya-Allah, cantik sangat perkongsian hari ni. Terima kasih kerana berkongsi pengalaman, kan. Terima kasih Anis. Terima kasih kerana berkongsi petua-petua, sebab ini bukan hanya menjadi panduan kita, tapi mudah-mudahan akan menjadi panduan dan juga pengajaran untuk penonton-penonton di luar sana. Mudah-mudahan ya. InsyaAllah, amin. Alhamdulillah, terima kasih untuk perkongsian hari ini. Dan kalau kita tengok, selain daripada program kita ni Moms Coffee Talk ya, perkongsian tentang apa yang kita dah lalui ya, anak beranak ya, dalam keluarga. Selain daripada tu di dalam Warisan Ummah Ikhlas Foundation ni ya, dalam Yayasan WI, kita ada juga program-program lain ya. Program-program yang kita target ataupun kita khususkan untuk semua golongan. Ya, untuk anak muda kita ada TikTok ya, kita ada TikTok International. TikTok International ni setiap hari Jumaat. Dan kita ada TikTok Premier. InsyaAllah hari Jumaat ni kita ada, yang ini hari Sabtu. Hari Sabtu TikTok Premier. Kita akan bincang tentang pelajar tahfiz tiada masa depan ya. Kita ada guest kita Syazwan, Hafiz Al-Quran 2 tahun setengah, Masya-Allah. Ya, dan seorang mahasiswa di ITM Macam. Ya, Masya-Allah ni, cantik perkongsian ni. Dan selain daripada tu di dalam di bawah Warisan Ummah Ikhlas Foundation ni, di bawah pengisian program Quranic Valley, kita ada My Quran Time ya, wacana Al-Quran. Ini biasa ya, My Quran Time ini memang tiap hari 3 Hijrah, wacana Al-Quran ya, di Facebook, Sina di Facebook wacana Al-Quran. Dan juga kita juga ada Soul Fitness, program Soul Fitness. Dan untuk ayah, kita tak lupa juga program-program untuk ayah. Kita ada Majlis Ayah, kita ada mengopi bersama ayah, dan tadi untuk anak muda kita ada TikTok International dan TikTok Premier, dan untuk mak-mak kita ada TikTok Moms Coffee Talk. Dan semua program-program ni adalah dijalankan ataupun di bawah sumbangan tabung gerakan Al-Quran. Dan insyaAllah pada bulan Ramadan ni nanti kita ada World Quran Hour. Ya, sama-sama nanti kita insyaAllah sama-sama kita ikuti sama-sama. Ya, mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan tahun ni. Ya, kita ada World Quran Hour yang membawa misi surah Al-Mulk. Ya, kalau kita tengok Al-Mulk ni bukan hanya
membincangkan tentang satu kita katakan kerajaan Allah ya. Kita tengok Al-Mu'min bincangkan tentang kerajaan Allah, dan kita tengok juga Al-Mu'min sebenarnya seeloknya kita baca tiap-tiap malam ya. Dan Al-Mu'min kita ada bawah WI juga kita ada program Jom Mengaji Sebelum Tidur tiap-tiap malam. Ada yang untuk bersama ibu, ada bersama ayah, dan ada bersama anak-anak, insya-Allah ya. Dan semoga kita doakanlah semoga maknanya semua program-program ni dapat at least ya sama-sama dapat memberi manfaat kalau tak banyak sedikit ya kepada semua ya. Dan jadi untuk siapa yang nak dan siapa nak menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran ni, dialu-alukan ya, bolehlah menyumbang di dalam talian dalam akaun yang tertera ni ya, insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kita hari ini, Puan Sofia dan Puan Rahmah ya. Terima kasih atas kongsian yang sangat terima kasih juga Anin. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat untuk semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.